baru, iaitu rifqan bil hayawanat. Rifqan bil hayawanat. Pada rifqan bil hayawanat, ini tajuk yang keempat. Awak boleh rujuk dalam buku teks bahasa Arab. Buku teks bahasa Arab, iaitu muka surat 85. Al-Wahdatul Rabi'ah, Rifqan bil Hayawanat. So tajuk ini adalah tajuk yang baru dan tajuk yang terakhir, iaitu Rifqan bil Hayawanat. Awak boleh ikut sebut di rumah. Sebutan dia Rifqan bil Hayawanat. Kalau dalam skrin saya ni, saya ada dalam skrin ni saya ada awak boleh nampak di sebelah ni ada aktiviti yang saya minta kamu buat. Sebenarnya aktiviti ni bukan nak minta kamu lekat dekat buku ke apa. Sebenarnya dia adalah aktiviti untuk permainan kamu lah. Apabila kamu susun, apabila kamu dah buat dan kamu pecah-pecahkan dia kan, di bahagian membentuk dia jadi bulat kan, pecah-pecahkan. Jadi bila kamu nak menyusun dia, mesti susun mengikut gambar dan perkataan. Perkataan pada potongan itu bukan menunjukkan kepada gambar tu, tetapi menunjukkan kepada gambar yang kawan dia tu. Maksudnya pairing dia. Kalau contohnya Quratul Qadam, kita kena cari gambar Quratul Qadam. Okay, Quratul Qadam tu dalam dia punya potongan dia tu Firqatul Mursyidah. Jadi kena cari gambar Firqatul Mursyidah untuk kita letakkan di bawahnya. So itu permainan dia sebenarnya, sebab ada yang buat dalam setiap potongan itu nama kepada gambar tu salah ya. Contohnya bola sepak, dia tulis perkataan dalam potongan itu Quratul Qadam. Ada yang saya dah terima dan saya buat teguran dan dibuatlah. Bukan nak minta kamu lekat dalam buku. Kalau dia lekat dalam buku, tak adalah apa-apa permainan di situ. Kan? Permainannya kamu kena main sendiri. Dah buat, kamu selerakkan, buat semula. Maksudnya kalau nak tunjuk pada saya, kamu tunjukkan yang bervideo lah. Kurang 1 minit kamu buat. Kamu buat permainan tu, dah siap, dah ada dia punya gambar, perkataan, dah siap semua seperti mana dalam gambar buku teks ni 84 ni. Kemudian kamu selerakkan maksudnya kucak-kacirkan dia supaya dia tak terikat dengan ni. Kamu tutup buku teks, kamu buat. So dapatlah kamu faham dan ingat perkataan yang telah dipelajari. Okey. Baik, untuk hari ni kita di tajuk yang keempat, Rifqan bil Hayawanat. Rifqan bil Hayawanat. Rifqan maksudnya kalau bahasa Rifqan ni kita bersahabat lah ataupun teman. Bil Hayawanat, binatang. Kalau ini binatang peliharaan ataupun kita panggil bersahabat dengan haiwan, binatang. Bersahabat ni bukanlah maksudnya kena kawan pergi ke mana, bukan. Tetapi kita meletakkan satu tempat yang terbaik bagi haiwan-haiwan ini. Contohnya macam yang dekat dengan kita, kucing. Kalau kucing ni kita janganlah kita sepak dia ke, tampar muka dia ke, cabut bulu dia ke kan, baling dengan batu dan sebagainya. Kita kena kasih kepada dia, sayang dengan dia kan. Kita berikan yang terbaik lah, sebab dia adalah haiwan yang alif, haiwan yang jinak. So haiwan yang jinak, kalau boleh kita kena jaga. Kerana Nabi SAW pun dia menyayangi binatang dan mencurahkan kasih sayang sama juga kepada macam manusia ya. So kita buat seperti mana Nabi buat ya. Okey, Rifqan bil Hayawanat dah jelas, tajuknya adalah berkenaan dengan haiwan. Gambar di surat 85 tu dah menjelaskan ada
haiwan-haiwan yang kita jumpa di zoo negara. Kalau zoo negara, di zoo lah, di mana-mana zoo lah. Macam zoo Taiping ada kan, zoo Melaka, zoo di mana, zoo negara di KL, dan zoo mana lagi di zoo Johor Bahru. Saya pernah pergi zoo Johor Bahru, Melaka, Taiping, zoo negara. Yang tu saya pernah pergilah. Dan juga ada sebahagian jenis-jenis binatang tertentu di Ipoh. Sekarang ni ada binatang-binatang yang peliharaan lah, yang agak macam kecil-kecil sikit kan. Bukanlah binatang besar-besar macam gajah tu, tak ada, tapi ada di Ipoh, dekat area macam Gunung Lang tu, Gunung Lang ke, lebih kurang macam itulah, dekat Ipoh. Bolehlah kamu melawat di sana kalau masih ada lagi lah. Saya pun tak pasti dia pindah ke mana, tapi hari tu saya pernah sempat pergi sana melawat dan menziarahi binatang-binatang, tengok dengan anak-anak supaya mengenal binatang-binatang tu dan dapat sedikit pengalaman bagaimana habitat kehidupan binatang. Dalam gambar ni ada gajah, ada arnab, burung kakak tua, ada apa tu yang bawah tu saya tak pasti, ada burung enggang kan. So itu adalah binatang-binatang yang mana kita boleh dekati lah. Tapi yang tak boleh dekati macam zoo yang besar, ada binatang seperti gajah. Gajah tak boleh kita buat main lah. Dia pijak kita mati lah. Kalau gajah naik minyak dia buat benda yang boleh menyebabkan kecederaan kepada manusia. So dia hanya boleh dilihat, bagi makan, dan juga kita boleh menunggang dia lah. Dan yang keduanya macam harimau kan, binatang kita nak tengok harimau, tak bolehlah kita tiba peluk dia kan, kita tengok daripada jauh je. Selain daripada tu macam beruang, macam ular, macam buaya. So benda-benda tu semua ada yang boleh dipegang, ada yang tak boleh. Ada yang macam ular-ular yang jinak tu boleh lah. Dan kemudiannya macam apa tadi, buaya. Buaya ni kebanyakan kita memang tengok daripada jauh lah, kan. Okey, itu kisah. Pasti kamu pun ada kisah binatang yang kamu pernah tengok. So Ashraf pernah tengok tak binatang dekat mana? Ashraf ada pergi zoo? Ashraf Zoo Melaka. Zoo Melaka. Zulhanif ada pernah pergi zoo? Zulhanif, zoo mana awak pergi Zulhanif? Oh, Zulhanif tak ada ya, dia tak ada dalam kelas kita. Kita apa? Ni Amirul. Zoo Melaka. Zoo Melaka. Okey, baik. Kita dah ada pengalaman sikit dengan binatang. So pada hari ini macam biasa kita perlu belajar huruf, perkataan-perkataan yang mengandungi huruf-huruf tertentu yang difokuskan, dan kemudian kita akan belajarlah sikit makna-makna perkataan berkaitan dengan binatang. Okey, lihat muka surat 86. 86 dah buka ya. Muka surat 86 buku teks bahasa Arab tahun 5. Okey, huruf yang difokuskan adalah huruf yang sama bentuk dan juga ada juga sama sifat hurufnya. Tempat keluar makhraj hurufnya pun agak sama. So dinamakan dalam bahasa Arab al-huruf al-mutamathilah. Al-huruf al-mutamathilah. Al-huruf al-mutamathilah maksudnya huruf-huruf yang seakan sama, mutamathilah. Dari segi sifat makhraj hurufnya. Okey, yang pertama huruf kha dengan dalam perkataan kita sebut khuffash. 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 Huruf ha dia pedas, dia nipis,
kita akan sebut dengan hisanun. 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 So kalau kita lihat kedua-duanya hurufnya tulisnya sama, ada titik satu pada huruf kha dan ha tidak ada titik. Kha itu mesti kita sebut dengan apa nama, macam nak keluarkan kahak tu kan. Di pangkal agak-agak macam di pangkal lidah ataupun kerongkong gitu tu kan, dia akan keluar di situ. Kha. Kalau ha pun sama juga, cumanya ha ini dia ada angin. Ha dipedaskan, maksudnya dinipiskan. Dia sebutnya kha, ha. Kena sebut begitu. Kha, ha. Okay, khufash. Sebut Ashraf, khufash. Khufash. Kha tu kena sebut tebal lagi. Khufash. Khufash. Okay, ni Amirul. Khufash. Khufash. Okay. Ashraf sekali lagi, yang bawah tu pula huruf ha, hisanun. Hisan. Hisanun, ni Amirul. Hisanun. Hisanun. Okay, jayid, mumtaz. Huruf kha dan ha. Okay, kita nak tahu makna dia. Khufash. Apa khufash ya? Tak tahu lah. Khufash maksud dia apa dalam bahasa Melayu? Kelawar. Kelawar. Kelawar tu ada kelawar yang selalu keluar tu malam, duduk dekat gua tu kan, bergantung-gantung. Dekat sekolah kita pun ada khufash. Dekat makmal komputer banyak, dia duduk dekat atas atap sana tu. Kadang dia keluar daripada makmal komputer, bahaya juga tu. Tapi kebanyakannya dia dah tak ada lah, sebab tak tahu PKP ni dia pergi mana, tak tahu kan. Okay, khufash, kelawar. Yang kedua hisanun. Hisanun apa dia? Hisanun maksudnya kuda, kuda. Okay, kita pergi ke huruf yang seterusnya, huruf tha. Huruf tha, huruf tha dan huruf sin. Huruf tha dan huruf sin. Tha itu kita sebut dengan thu'ban. 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 Lidah tu kena keluarkan sikit dekat gigi tu, kita punya di antara dua gigi tu. Kemudian kita keluarkan sebut thu'ban. Thu'ban. Kena keluarkan lidah tu. Kalau awak keluarkan lidah, dapatlah bunyi yang betul. Thu'ban. Ain tu kena pun betul. Thu'ban. Kemudian huruf sin. Sin ini dia nipis dan berangin. Sama dengan ha tadi kan. Samakatun. Dia ada bunyi samakatun. Samakatun. Jangan kita gigit lidah. Kalau gigit lidah jadi samakatun. Salah. Dia dah memberi satu bunyi, sifat kepada huruf tha tadi. Jadi kita kena tak perlu gigit lidah, letakkan lidah di belakang gigi. Kita bunyikan samakatun. Okay. Ashraf, thu'ban. Thu'ban. Ni Amirul, thu'ban. Thu'ban. Okey. Perkataan yang seterusnya, Ashraf, samakatun. Samakun, sorry. Samakatun. Samakun. Kamu ikut saya. Ni Amirul, samakun. Samakatun. Samakun. 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 Kamu terikut. Samakatun tu dia singular, saya selalu sebut. Singular untuk seekor ikan, samakatun ya. Okey. Okey, al-huruf al-mutamatsilah yang seterus yang dia punya sifat dan makhrajnya agak sama, iaitu huruf zal dan huruf zai. Zal dan zai. Macam tadi huruf tha, huruf zal, dia sama, lidah tu mesti dikeluarkan. Kita keluarkan, bukan keluar jeli je tu, sama tadi di antara dua gigi kita yang depan ni, kita keluarkan sikit supaya dapat hasil
bunyi huruf yang betul. Jadi zal bunyi dia, zal. Kalau kita simpan zal, dia jadi membentuk huruf zai yang kedua ni, yang panjang ni kan, dia punya ekor panjang tu kan, huruf zai. Yang pendek ini huruf zal sebut dia. So bila dia huruf itu berbaris atas, bawah ke depan, sama juga disebut dengan za, dengan lidah tu dikeluarkan. Jadi zubabun, okey, zubabun. Okey. Dan huruf zai pula, huruf zai ini dia simpan lidah tu, bunyi keluar sama je, cumanya simpan lidah belakang, jadi sebut dia zarafatun ataupun zirafatun, zarafatun. Okey, beza dia satu keluar lidah dan satu tak keluar lidah, simpan lidah tu. Okey, kita mula dengan Ashraf. Zubabun. Zubabun. Okey, Ashraf. Zarafatun. Zarafatun. Simpan lidah. Zarafat. Bunyi z sikit. Zarafatun. Kamu ada ra, kamu ada masalah juga tak apa. Kamu berlatih, kamu cuba buat latihan setiap hari, insya-Allah ra akan sedap bunyi dia. Zarafatun. Okey, za tu kena keluar lidah, zai pula tak keluar lidah. Okey, ni Amirul. Zubabun, keluar lidah Zubabun. Zubabun. Okey, zarafatun. Zarafatun. Yang tu simpan lidah. Zarafatun. Zarafatun. Okey, Jahid Mumtaz. Ni Amirul. Okey, apa maksud kita terus kepada Thu'ban tadi Apa maksud Thu'ban? Siapa tu Thu'ban? Thu'ban, serigala Thu'ban, serigala. Samakun, ikan. Zubabun, Lalat. Zarafatun, Zirafah. Zirafah. Okey, bagus. Siapa tadi? Ashraf Okey, Jahid Mumtaz. Okey, kemudian huruf mutamasilah, huruf yang seakan sama sifat dan makhrajnya adalah huruf ta dan ta. Ta ini tebal. Ta disebut dengan tebal. Ta disebut dengan nipis. Itu sebabnya dalam Al-Quran, surah yang biasa kita baca dalam surah Fatihah, ayat yang ke-6 dan ke-7 ihdinas siratal, kita sebut dengan tebal tal, ta, bunyi dia huruf ta tebal. Bila kita nak sebut tal, kena tebal lah, tal. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal, kena sebut dengan tebal. Dan ta pula, contohnya ihdinas siratal mustaqim dia sebut dengan nipis. Ta, jangan ihdinas siratal mustaqim tebal. Sebut dia ta mustaqim. Okey, itu dalam kehidupan kita tak lari daripada huruf ta dan ta ni. Memang janganlah buat silap, kerana mengubah huruf boleh mengubah sifat, menjadikan kita menyebut huruf ataupun perkataan itu lain, menjadikan kita berdosa dalam membaca Al-Quran dan tidak sah kita punya solat. Sekiranya kita dah tahu. Kalau tak tahu tu belajar, dah tahu, kita buat praktis sehingga betul. Okey, huruf ta. Dalam buku ni 86 ni, buku 86 huruf ta ada satu perkataan binatang juga, ta'irun. Ta, sebut dia kena tebal, ta'irun. Kemudian huruf ta, timsahun. Okey, Ashraf. Ta'irun. Ta'irun. Ya, Jahid. Timsahun. Okey, Jahid. Ni Amirul. Ta'irun. Timsahun. Okey, Jahid Mumtaz. Huruf mutamasilah yang seterusnya adalah huruf
Oh, tadi makna saya tak bagi Makna dia ta'irun maksud dia burung. Ta'irun burung, timsahun crocodile. Apa crocodile? Buaya. Buaya ya. Okey, jahit mumtaz. Dan seterusnya huruf sad dan sin. Sad dan sin. Sad ini bukanlah bunyi dia sampai kita kembung bulatkan mulut jadi so kan. Jadi mulut kita muncul so, bukan. Sebut dia macam huruf sin tapi dia tebal. Kan? Contohnya sa, dia nipis, sa, terbuka kan. Kalau huruf sad, dia sebut dia sa. Sa, sama juga. Tapi dia tebal. Tebal kan, sa. Sa, sa. Itu je beza dia. Jangan kita sebut dia so. So, kita tebalkan mulut sehingga bulatlah kita punya muncung menjadikan huruf itu tak tepat tak tepat, salah dari segi sebutannya, dari segi dia punya apa nama makhraj dan sifatnya, dan dia larilah seperti mana yang dikehendaki, salah. Okey, baik, kita akan teruskan dengan sebutan dalam perkataan saqrun, saqrun, saqrun. Sa, sebut tadi sa tambah qaf, saqrun, saqrun. Jangan bunyi saqrun. Itu dah lebih Arab daripada Arab kan. Saqrun, saqrun. Okey, yang kedua sin, sulahfatun, sulahfatun. So, sebut sin ni senang sebab kita ada huruf S dalam bahasa Arab. Sin. Cuma sad ni kebanyakan kita guna kalau nak Arab sikit, sebut huruf, sebut perkataan sabun kan. Sabun. Sabun, tebal kan. Okey. Itu dalam bahasa kita lah kalau ada orang sebut macam tu. Okey, Ashraf sebut saqrun. Saqrun. Dia bunyi tu sa. Okey. Sin pula sulahfatun. Sulahfatun. Okey, jai mumtaz. Okey, ni Amirul. Sa, sebut dia sa, saqrun. Sa, sakrun. Okey, jai. Sin pula sulahfatun. Sulahfatun. Okey, jai mumtaz. Okey, ahlan wa sahlan Zulhan, Muaz dan Fadlul Firdaus. Fadlul Firdaus. Okey, baik. Kita dah mula pelajaran kita 7.30. So awak boleh buka muka surat 86 buku teks Kita belajar huruf. Okey, kemudian al-huruf al-mutamathilah yang terakhir. Tadi saya dah bagi makna belum? Belum lagi kan? Saqrun, maksud saqrun ni burung Helang. Burung helang, yes. Saqrun maksudnya burung helang. Dia adalah kategori burung. Kalau ta'irun tu dia general names bagi burung. Kalau kita nakkan satu-satu nama burung tu, dia ada nama dia lah. Saqrun untuk burung helang. Sulahfatun apa dia? Sulahfatun Kura-kura. Yes, kura-kura Kura-kura kita sebut dengan sulahfatun. Okey, jai mumtaz. Okey, huruf mutamassilah yang terakhir huruf qaf dan kaf. Huruf qaf dan kaf. Huruf qaf kita sebut dengan tebal dan jangan bulatkan mulut seperti mana huruf sad tadi. Jangan bulat macam tu. Awak boleh tengok dalam gambar saya, ni bukan jenis macam tu, tapi sebut dengan qa. Kita buka je mulut. Tak perlu kita muncungkan. Kita sebut tebalkan saja, dan huruf kaf kita sebut kaf. Kaf macam huruf K dalam bahasa Melayu. K-A-F, kaf. Kaf. Ada sedikit hamas, kena hamas keluar. Hamas tu maksudnya angin. Kaf. Kaf. Okey. Qaf. Qaf. Okey. Dalam perkataan ada huruf qaf dalam bahasa Arab, dalam perkataan yang ada nama binatang ni qittun. 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 Sebut tu mesti ta itu mesti kita syiddah sikit kan, sebab kita kena berhenti. Kita tak boleh qittun kan. Qittun. Qittun. Okey. Qittun.
Dan kaf kita sebut kalbun. 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 Kena ada sikit keluar hamas tu kan. Jangan kal. Macam bahasa Melayu kalbun kan. Bahasa Melayu disebut kalbun kan. Bahasa Melayu orang Melayu lah. Tapi Arab dia ada sebutan. Dia ada gaya. Dia ada cara sebutan. Sifat dan makhrajnya. Jadi disebut dia kalbun. Kalbun. Okay. Boleh cuba. Ashraf qitun. Qitun. Tebalkan qaf tu tak adalah tebal sangat tapi tebalkan sikit je. Qitun. Qitun. Okey, kalbun. Kalbun. Okey, Jahil. Muaz, Muhammad Muaz. Sebut qitun. Qitun. Muaz. Muaz left meeting. Okey, tak apa. Fadlul Firas. Fadlul Firas. Qitun. Oh, dia orang ni masuk tak ada mic ya. Zul Hanif. Qitun. Oh, daripada tadi memang tak ada mic. Okey, ni Amirul. Qitun. Qitun. Kalbun. Kalbun. Dah macam orang Inggeris awak sebut. Okey, qitun, qaf di baris bawah. Qaf di baris bawah ni dia tak perlu kita jaga terlalu kuat sangat dia punya ketebalannya. Maksudnya kita nak jaga dia punya tebal dia sampai ihdinas siratal mustaqim. Qim gitu tak perlu. Hanya kita tebalkan sekadarnya untuk huruf qaf itu di baris bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sebut sehingga menjadikan huruf kaf. Mustaqim itu salah. Jadi kita sebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Qim. Qim salah. Qim. Tebalkan sikit. Tak perlu qim. Yang itu. Itu sekadar satu maklumat tambahan untuk surah Fatihah supaya mudah kita baca Fatihah nanti kan. Okey, qitun apa dia? Ku. Siapa tahu? Ku. Kucing. Ya, kucing. Ashraf Syafuddin Jai mumtaz. Okey, huruf kaf kalbun. Apa kalbun? Anjing. Anjing. Eloklah tu. Kucing dan anjing dalam satu kolom, dalam satu sifat huruf yang sama. Qitun kalbun. Jai. Okey, sekarang kita dah sebut kha, ha, ta, sin, zal, zain, ta, ta, sad, sin, qaf, kaf. Huruf mutamatsilah, saya ulang sekali lagi, adalah huruf yang sama sifat dan makhraj hurufnya. Disebut dengan makhraj dan sifatnya agak sama. Tetapi ada sedikit perbezaan yang perlu kita teliti dan perbetulkan supaya orang yang mendengar dapat jelas makna yang kita nak sampaikan. Dan juga dalam Quran, sebutan itu membawa kepada pahala dan tidaklah kita berdosa ketika membacanya. Itu Al-Quran lah. Kerana sifat dan huruf tu sangat berat, dititik beratkan kerana dia adalah makna ataupun kalam Allah. Kalau ubah kepada kalam Allah itu kepada perkara lain, maksud yang lain, jadi berdosa. Okey, kita ada beberapa minit lagi. Kita akan terus dengan astami'u wa uhaddidu dalam muka surat yang sama 86. Di situ ada gambar, 3 gambar dan yang kedua ada perkataan di bawahnya. Okey. Kita akan sebut perkataan itu dulu. Surun, sebut surun dan kemudian gambar perkataan yang kedua suratun dan gambar yang ketiga thaurun. Asim dah mandi. Thaurun yang ketiga thaurun. Suratun, thaurun. Okey, ada 3 perkataan. Yang mana 3 ini hurufnya sifat dan huruf ini makhraj dia semuanya adalah mutamathilah. Surun, suratun, thaurun.
Su nipil, su tebal, sa lidah mesti digigit. Lidah mesti di depan dua gigi kita. So itu kena jaga betul-betul. Jangan kita sampai sebut suratun dengan suratun pula. Salah. Saurun kita sebut dengan saurun dengan huruf sin. Salah. So itu kena jaga. Supaya orang yang dengar jelas apa yang nak disebut, apa makna yang nak disebut, apa yang diharapkan orang tu faham kan. So itu kena jaga. Kita tengok gambar sudah 3. Yang pertama tu adalah gambar. Itu gambar. Gambar dalam bahasa Arab kita sebut suratun. Suratun. Okey, yang kedua tu pagar. Pagar bahasa Arab disebut surun. Surun. Yang ketiga lembu tu thaurun. Lembu tu kita sebut bahasa Arab dengan thaurun. Lidah kita lidah thaurun. Thaurun. Okey, baik. Itu dah memadai untuk kita faham, sebut dan juga mengenal pasti makna perkataan. Okey, saya ulang dan kamu sebut di rumah ya. Okey, gambar bahasa Arab disebut suratun. Suratun. Pagar bahasa Arab disebut surun. Surun. Dan yang terakhir lembu. Lembu disebut thaurun. Thaurun. Awak tengok gambar tu, lembu tu thaurun. Selain daripada tu kita sebut dengan baqaratun. Baqaratun. Baqaratun adalah sapi ataupun lembu betina. Okey. Selesai ya, astami'u wa haddid. Kita dah kena pasti gambar dan perkataan yang mana. Okey, Nur Afrina Batrisha baru masuk ya. Okey, kalau permainan yang kamu dah lekat tu tak apalah, teruskan lekat. Nanti kamu tanggalkan koyak pula. Tapi sebenarnya bila kamu dah buat, kalau dah buat yang belum lagi buat, siapa yang nak buat, dia sebenarnya tak perlu kita lekat, hanya adalah permainan untuk meningkatkan kamu punya daya ingatan pada perkataan tu. Kamu akan ingatlah perkataan tu nanti. Okey. No Afrina. Afrina okey? How are you Afrina? Okey. Kamu tahu ke hari ni kelas pukul 7.30? Tak tahu Kamu tersilap lah kan? Kamu tak tengok betul-betul. Okey. Tak apa. Okey. Untuk hari ni masa pun dah habis. Kita dah habis masa sebab saya nak kejam waktu untuk murid tahun 6. Dan yang perlu kamu buat, perlu kamu buat adalah muka surat 87 ni lah. 87. Boleh? 87 ni. 87 ni kita tak belajar lagi. Tak apalah, 87 ni nanti. Nanti kalau saya banyak sangat, nanti murid-murid yang lain yang tak masuk nanti dia banyak ketinggalan. Okey. Muka surat 86 saja kita fokuskan. Apa yang kita kena buat adalah kamu tulis semula dalam buku teks, dalam buku tulis, dua huruf yang mutamasilah ini dan perkataannya. Okey? Huruf kha tulis khufash, ha hisan. Okey, bukan sekadar tulis saja huruf dan perkataan, tetapi kamu kena tulis, apa yang kamu kena buat adalah kena sebut. Sambil tulis, sambil sebut. Betulkan sebutan. Okey? Dan yang kedua, dah habis kamu buat 6 kelompok huruf mutamasilah ini, kamu buat yang kedua, itu lukis gambarnya dan tulis perkataan yang betul. Apa dia gambar? Bahasa Arab suratun, dalam bahasa Sabah sebut. Yang kedua lukis tu pagar, surun. Gambar lembu, saurun. Okey. Itu cara dia nak buat kerja pada hari ini. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.